dua nama. Satu dipanggil An-Nasru. An-Nasru, biasa kita panggil An-Nasru lah. Yang kedua, surah ini juga dipanggil surah At-Tawdi'. Okay, di samping namanya An-Nasru, surah ini juga dipanggil At-Tawdi'. Okay, ejanya ialah Tawaw dal Ya'ain. Okay, eja dia Tawaw dal Ya'ain. Okay. Okay, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Wanik tu tak ada Dia lambat sikit, dia tak balik lagi daripada mesyuarat dia. Okey, baik. Okey, hari ini kita akan sambung surah An-Nasru, muka surat 603. Jadi kita 5 surah lagi lah nak habis juzuk Amma ni. Habis 5 surah ni kita start balik Amma Yatasa'alu. Kita mula balik dengan Amma Yatasa'alu sebab kita start surah Wadduha kan. Okey, muka surat 603 surah An-Nasru ayat 1, 2 dan 3, dan kalau habis kita sambung Al-Masad pula insya-Allah. Okey, surah An-Nasru saya harap semua dah jumpa muka surat insya-Allah. Surah An-Nasru ni adalah surah dari sudut susunan. Yang keberapa diturunkan adalah surah yang ke-110. Dari sudut susunan, ia adalah surah yang ke-110. Manakala dari sudut penurunan, dia adalah surah yang terakhir diturunkan. Ia adalah surah yang terakhir diturunkan, tapi bukan ayat terakhir diturunkan. Wah, ada beza tu. Ia adalah surah yang terakhir diturunkan. Ialah surah yang ke-114 setelah surah At-Taubah. Okey. Tapi ia bukanlah ayat terakhir diturunkan. Maksudnya lepas turun surah ni ada lagi beberapa ayat lain yang diturunkan. Ada 4 lagi ayat lain diturunkan lepas turunnya surah ini. Surah ini surah Madaniyah, diturunkan di Madinah. Okey. Mengandungi 3 ayat dan mengandungi 19 patah perkataan. Mengandungi 3 ayat dan mengandungi 19 patah perkataan, tidak termasuk preposition. Tidak termasuklah be, fi, an tu semua tak termasuk. Okey, baik. Surah ini juga di samping namanya An-Nas, An-Nas, surah ini juga diberi nama Tawdi'. Ejanya Tawaw dal Ya'ain. Surah ini juga diberi nama Tawdi'. Eja ni kat skrin. Tawdi', Tawaw dal Ya'ain. Apa terjemah Tawdi'? Pengucapan selamat tinggal. Terjemah Tawdi', pengucapan selamat tinggal. Daripada perkataan Tawdi' ni keluarlah perkataan wada'. Biasa dengarkan haji wada'. Waw dal alif ain. Sorry, saya je balik. Waw dal alif ain. Wada'. Apa maksud haji wada'? Adalah haji pengucapan selamat tinggal. Haji terakhir. Jadi surah ni pun seolah-olah Allah Ta'ala nak ucap selamat tinggal pada Nabi SAW. Sebab setelah beberapa puluh hari surah ni diturunkan, Rasulullah SAW pun meninggal dunia. Tahu dia. Boleh? Okey, baik. Apa relate surah ni dengan surah Al-Kafirun minggu lepas? Apa relate surah ni dengan Al-Kafirun minggu lepas? Dalam surah Al-Kafirun minggu lepas, Allah beritahu perbezaan ketara. Perbezaan utama antara agama Islam dengan agama kafir.
Orang-orang Islam takkan sembah apa yang disembah oleh orang kafir, dan orang kafir takkan sembah Allah sahaja sebagaimana yang orang Islam buat. Itu dalam surah Kafirun minggu lepas. Di dalam surah ini pula Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu bahawasanya agama golongan kafir itu pasti akan lenyap. Manakala agama Islam pasti akan tinggi, berjaya, mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Agama orang kafir yang batil tu pasti akan kalah, pasti akan lenyap. Manakala agama Islam tetap akan teguh mendapat pertolongan, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah beritahu juga dalam surah ni, satu hari nanti agama ni akan jadi agama anutan ramai orang. Agama yang dianuti oleh ramai orang. Ini yang Allah Ta'ala beritahu dalam surah An-Nasr. Okey, baik. Jadi pertama, apa isi kandungan surah ni? Pertama, awal-awal surah ni Allah SWT nak beritahu, bila datang bantuan Allah tu pasti akan menghasilkan kemenangan. Bila datang bantuan Allah tu pasti akan menghasilkan kemenangan. Okey. Yang kedua, apa kesan yang kita akan nampak bila datangnya bantuan Allah? Kesan yang kita akan nampak bila datang bantuan Allah ialah manusia ramai menuju kepada agama. Manusia ramai menuju kepada agama. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila Allah bagi nikmat, sama ada nikmat duniawi ataupun nikmat ukhrawi, maka Allah nak beritahu penutup surah ni, banyakkanlah tasbih, tahmid, istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 ayat jadi itu 3 perkara kita nak bincang lah. Bila Allah bagi nikmat duniawi ke, nikmat agama ke, maka sayudia sepatutnya bagi manusia memperbanyakkan amalan-amalan, bertasbih, beristighfar, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Itu kita kata kandungan surah. Surah ini menurut riwayat daripada Imam Tirmizi daripada Anas radhiyallahu anhu, surah ni sama macam surah Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nabi sebut wa innaha rubu'ul Quran. Apa maksudnya? Surah ini menyamai 1/4 daripada Al-Quran. Isi-isi dia, kandungan-kandungan isi dia seolah-olah merangkumi 1/4 daripada Al-Quran. Isi surah An-Nasr ni, isi-isi dia walaupun ayatnya 3 saja, tapi isinya seolah-olah mengandungi 1/4 daripada Al-Quran. Okey. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar dan juga Imam Baihaqi berkata, surah ini diturunkan pada Nabi SAW pada hari Tashriq. Itu pada hari Nabi SAW buat haji. Hari Tashriq, hari 10, 11, 12 Zulhijjah. Hari 11, 12, 13 Zulhijjah, hari Tashriq. Jadi masa Nabi SAW buat haji, masa hari Tashriq, masa hari melontar tu, maka Allah turunkan ayat ni. Maka Nabi SAW terus menunggang untanya Al-Qaswa. Nama unta Nabi Qaswa dan berangkat. Kemudian Nabi SAW pun berkhutbah sebagai khutbah terakhir di Haji Wada' Nabi SAW. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika mana turun ayat ini, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika mana turun ayat ini, maka Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas katalah, Ibnu Abbas cerita ni, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, ketika mana turun surah An-Nasr ni, maka Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu panggil sahabat-sahabat yang besar. Sahabat-sahabat yang besar dipanggil sahabat-sahabat yang besar. Salah seorang yang dipanggil adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Walhal Abdullah bin Abbas jauh lebih muda daripada sahabat-sahabat yang lain. Dan sahabat-sahabat besar yang Umar radhiyallahu anhu panggil adalah sahabat-sahabat yang menyertai peperangan Badar. Lalu ketika mana Umar radhiyallahu anhu panggil mereka, maka Abdullah bin Abbas kata, aku rasa mungkin Umar radhiyallahu anhu nak sampaikan benda penting kot. Sebab tu dia panggil kami ramai-ramai ni.
Tapi dia tak panggil semua, dia panggil sahabat-sahabat tertentu sahaja. Sehingga sebahagian daripada sahabat-sahabat ini panggil tu merasakan mereka istimewa berbanding yang lain. Dah. Umar panggil kita je, Umar tak panggil orang lain. Tapi ketika mana mereka berada di sisi Umar radhiyallahu anhu, maka Umar radhiyallahu tanya mereka. Umar radhiyallahu tanya, apa pandangan antum mengenai ayat surah Iza Ja'a Nasrullah yang turun kepada Nabi? Apa pandangan antum mengenai maksud ayat maksud keseluruhan ayat daripada surah An-Nasr? Maka sebahagian besar sahabat-sahabat tu jawab, surah ni Allah turunkan, Allah nak suruh kita banyak tasbih pada Allah, banyak istighfar pada Allah apabila kita beroleh kemenangan dan kejayaan. Betul lah kan? Inilah yang kita akan bincang nanti. Lalu, tapi sebahagian sahabat diam. Dia tak bagi pendapat apa-apa pun. Lalu Umar radhiyallahu anhu pun tanya Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Abbas, wahai Ibnu Abbas, apakah pandangan kamu sama macam mereka? Maka Abdullah bin Abbas jawab, tidak. Tak. Abdullah bin Abbas jawab, tak. Maka Umar radhiyallahu anhu tanya, habis itu kalau pandangan kamu tak sama macam pandangan mereka, apa kamu rasa maksud, tujuan ataupun kehendak daripada surah? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat ini, surah ini Allah turunkan sebagai tanda ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hampir. Surah ini Allah turunkan nak bagi tahu, nak bagi isyarat bahawasanya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hampir, telah dekat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pertama saya nak ceritalah pasal surah ni. Pendapat Umar mengenai surah ni yang pertama. Yang kedua, saya nak cerita apa dia? Daripada surah yang sama, tetapi sahabat-sahabat dapat kefahaman yang berbeza-beza. Betul kan? Semua sahabat pandai Arab. Semua dia orang fasih berbahasa Arab. Semua dia orang fasih berbahasa Arab. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, Sayyidina Umar panggil, semua dia orang fasih berbahasa Arab. Semua dia orang amalan hebat-hebat. Semua dia orang lama lah yang masuk Islam. Tapi kefahaman Allah bagi sama tak kefahaman? Kefahaman Allah bagi tak sama. Yang sahabat-sahabat besar tadi dia cakap kat Sayyidina Umar, surah ni Allah suruh manusia, Allah suruh kita banyak istighfar, banyak tasbih, banyak puji Allah. Itu betul. Pendapat mereka betul ke salah? Betul. Tak kata salah. Memang ya pun Allah suruh tasbih, istighfar, puji Allah dalam akhir surah ni. Betul. Tapi nak beritahu daripada surah yang sama, kefahaman manusia berbeza-beza. Abdullah bin Abbas, kalau ikutkan di kalangan sahabat-sahabat besar tadi, dia paling baru masuk Islam. Tapi kefahaman dia lagi dalam, berbeza dengan sahabat-sahabat besar yang lain tadi. Jadi kita jangan ada perasaan, aku dah lama belajar. Ataupun aku dah lama mengajar. Jadi aku mesti paling faham tajuk surah ni. Aku mesti paling faham tajuk ni, bab ni. Tak boleh ada perasaan macam tu. Ada setengah orang mungkin dia baru belajar, tapi Allah buka kefahaman pada dia lebih pada kita, kita mana tahu. Allah buka kefahaman yang lebih pada dia berbanding kita mana tahu. Oleh kerana itu, lama ataupun sekejap bukanlah ukuran untuk menentukan orang tu lebih faham ataupun kurang faham. Itu macam mana? Lebih faham ataupun kurang faham ni bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi faham lebih ke nak bagi faham kurang. Sebenarnya bila kita baca 1-2 tafsir, kita rasa tu je lah tafsir dia pada tentang ayat ni, surah ni. Tapi bila kita tengok tafsir-tafsir yang lain, kita akan terkeluar perkataan, lah betul juga. Lah betul juga. Jadi tu kita tak tercapai. Kita dah baca surah ni berpuluh-puluh kali dah. Contohlah kita dah baca surah ni berpuluh-puluh kali. Tapi kita tak perasan penerangan maksud sebalik ayat, kita tak perasan. Orang lain macam-macam kita juga, tapi Allah buka kefahaman pada mereka, mereka boleh terangkan dengan terperinci masuk ayat-ayat. Jadi kita yang dah Allah bagi kelebihan, boleh belajar tafsir, kita jangan ada perasaan cukup dah apa yang aku dah tahu, cukup dah dengan apa yang aku dah dengar, cukup dah dengan apa yang aku dah baca. Tak boleh. Kalau kita ada perasaan macam tu, maka Allah takkan buka
pengetahuan yang baru bagi kita, Allah tidak akan buka kefahaman yang baru bagi diri kita. Ini kefahaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Walaupun dia baru, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun dia baru, tapi Umar radhiyallahu anhu nampak kesungguhan dia belajar. Ada orang, okey tuan-tuan, ada orang belajar agama dah 10 tahun. Tapi dalam 10 tahun tu kelas dia seminggu 2 kali. Kelas dia seminggu 2 kali. Okey. Ada orang belajar agama baru 3 tahun. Tapi dalam 3 tahun tu kelas dia dalam seminggu 2 hari je dia cuti. Yang lain semua ada kelas. Nampak Ada orang belajar agama dah 10 tahun. Tapi dalam 10 tahun tu kelas dia seminggu 2 kali je. Yang lain dia buat kerja lain lah. Okey. Ada orang belajar agama baru 3 tahun. Tapi dalam 3 tahun tu tiap-tiap hari dia datang kelas. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang lambat masuk Islam. Sempat duduk bersama Nabi 4 tahun je. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sempat masuk Islam dan bersama Nabi berapa lama? 4 tahun. Tak lama pun. Tapi dialah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Maksudnya kalau zaman kita sekarang, dia masuk lambat tapi rajin masuk kelas umum. Dia masuk belajar lambat tapi rajin dia masuk kelas umum, maka dia dapat lebih. Okey, baik, tak apa. Kita bincang balik tajuk tadi. Surah ini, saya dah beritahu tadi, surah ni salah satu nama keduanya adalah Taudi'. Maksud Taudi', pengucapan selamat tinggal. Surah ini nak beritahu seolah-olah Allah Ta'ala ucap takziah awal-awal pada Nabi SAW. Ketika mana surah ni turun, Nabi SAW berkhutbah di haji terakhir Nabi. Apa isi dalam khutbah Nabi itu? Nabi kata, Inna abdan khayyarahu Allah Ta'ala bainan dunya wa baina liqa'ih fakhtara liqa' Allah Ta'ala. Nabi kata apa? Dalam khutbah terakhir Nabi, panjang khutbah terakhir Nabi itu. Tapi antara isinya Nabi kata, sesungguhnya seorang hamba telah diberi pilihan oleh Allah antara nak tinggal kat dunia ataupun nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Maka hamba tu lebih memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tak sebutlah dia. Tapi Nabi guna perkataan hamba. Okey. Orang-orang zaman dulu hebat kiasannya. Okey, dia guna ganti nama seolah-olah orang lain tapi dia tak masukkan diri dia. Yang kedua, Abu Bakar radhiyallahu anhu lepas turun surah ni orang lain bergembira. Orang lain lepas turun surah ni bergembira tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu dia menangis. Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis. Orang tengok pelik buana menangis, patutnya bila turun surah yang menandakan kegembiraan orang Islam ni, sambutlah kegembiraan tu. Apa jawapan Abu Bakar radhiyallahu anhu? Orang yang dekat dengan Nabi, faham kehendak Nabi, faham ayat Allah. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, lepas turun surah ni, Abu Bakar radhiyallahu anhu kata apa? Fadainaka bi anfusina wa amwalina wa abaina wa auladina. Kami lebih sanggup menebus diri kami, harta benda kami, mak bapak kami dan anak-anak kami. Apa maksud kata-kata Abu Bakar? Maksudnya, kami lagi sanggup kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, kehilangan mak ayah, kehilangan anak-anak berbanding turunnya surah ini. Sebab apa? Surah ini turun nak beritahu Nabi SAW akan pergi lepas ni. Maka orang tanya Abu Bakar kenapa dia menangis, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berjawab, Abu Bakar radhiyallahu anhu jawab, bila sesuatu tugas telah selesai, maka orang yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas tersebut akan dipanggil balik. Bila sesuatu tugas telah selesai, kan, satu urusan telah selesai, satu tugas telah selesai, maka orang yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas tersebut akan dipanggil balik. Ni kefahaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Okey. Okey, baik. Kemudian dalam surah ni juga ada beritahu bahawasanya akan terhasilnya kemenangan pada orang Islam, akan masuknya orang ke dalam agama Islam secara ramai-ramai. Jadi ayat ni menunjukkan bahawasanya Nabi SAW akan dipanggil balik. Dan juga dalam surah ni Allah suruh Nabi banyak-banyak bertasbih, memuji Allah, istighfar. Okey? Jadi penyuruhan Allah pada Nabi dalam surah ini, tujuan dia
untuk Nabi kurangkan kesibukan dengan umat. Sebelum ni banyak surah kul. Orang masuk kul, katakanlah, sampaikanlah sebelum ni. Tapi dalam surah ni tak ada kul sangat. Allah Ta'ala cakap dalam surah ni banyakkan tasbih, banyakkan puji Allah, banyakkan istighfar. Jadi Allah Ta'ala dalam surah ni fokuskan Nabi, okay, untuk memfokuskan amalan sendiri-sendiri. Sebab apa? Awak nak kena panggil dah, ni dah hujung-hujung hidup awak dah, ni dah hujung-hujung kehidupan awak dah. Ini kita kata perkara-perkara yang menunjukkan Nabi SAW akan pergi setelah turunnya surah ini. Okey, baik. Sebelum saya terlupa, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika bincang surah ni, beliau berkata bahawasanya surah ini adalah surah yang terakhir turun. Okey, ini pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Surah ini adalah surah yang terakhir turun. Okey, lebih kurang 2 bulan lebih. Okey, setelah surah ni turun, maka tahun yang sama surah ni turun, tahun yang sama juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kan saya beritahu tadi, surah yang terakhir turun surah ni. Tapi ayat terakhir turun bukan ayat dalam surah ini. Lepas turun surah ni, turunlah ayat 3 surah Al-Ma'idah. Boleh tak tengok ayat 3 surah Al-Ma'idah? Muka surat 106 tak silap saya. Ataupun 107. Ayat 3 surah Al-Ma'idah. Puan Izawani tolong baca boleh Puan Izawani. Ayat tu panjang, ambil tengah-tengah ya. Boleh tak Puan Izawani? Muka surat 107. Ambil tengah-tengah. Ayat 3 atas sekali tu ambil tengah-tengah. Boleh? Ayat 3. Tengah-tengah tu. Yang mana ya? Muka surat 107 ayat 3. Ayat tu panjang. Puan ambil tengah-tengah boleh? Pada hari ini. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini telah putus asa orang yang kafir daripada agama kamu, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kamu kepadaku. Pada hari ini, aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu dan aku telah cukupkan atas kamu nikmatku dan aku telah redha untuk kamu Islam itu sebagai agama. Maka sesiapa yang terpaksa dalam kelaparan tanpa cenderung untuk melakukan dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Okey. Terima kasih Puan Izawani. Ayat 3 ni bukan semua untuk sahabat-sahabat sekalian, bukan semua. Ayat 3 ni part terakhir dia, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah sempurnakan nikmat aku pada kamu dan aku redha Islam sebagai agama kamu. Ini adalah ayat yang apa kita panggil? Keempat last. Bukan saya kelas, keempat last. Keempat. Kan saya kata Iza Ja'a Nasrullah tadi yang kelima. Ni, ayat 3 surah Al-Ma'idah ni, setelah 80 hari ayat ni diturunkan, Rasulullah pun wafat. Setelah 8 hari, 80 hari. Setelah 80 hari ayat 3 surah Al-Ma'idah ni diturunkan, maka Rasulullah SAW pun wafat. So ni nombor ayat yang keempat terakhir. Ayat yang ketiga terakhir diturunkan, muka surat 106 ayat atas sekali. Muka surat 106 ayat atas sekali. Ayat 176. Okey, ayat tu panjang lah. Dipanggil ayat kalalah. Kalalah ni ialah ayat faraid. Kalau seorang mati, dia tak ada mak ayah, tak ada anak-anak, ada adik-beradik je. Jadi macam mana hukum untuk adik-beradik dia ambil faraid? Ni. Ayat 176 surah An-Nisa. Okey. Lepas 50 hari ayat ni diturunkan, Rasulullah SAW pun wafat, meninggal dunia. Selepas 50 hari ayat
176 surah An-Nisa ni diturunkan, Rasulullah SAW pun wafat, meninggal dunia. Kemudian tadi awal-awal saya dah beritahu surah yang ke-114 surah An-Nasr kan, manakala surah ke-113 adalah surah At-Taubah. Jadi ayat sekelas, tengok ayat sekelas surah At-Taubah, boleh tak? Ayat sekelas surah At-Taubah. Ayat ni mungkin ada di kalangan kita yang biasa amalkan. Muka surat 207. Muka surat 207 ayat 128. Muka surat 207 ayat 128. Ayatnya berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Okay? Jadi setelah 35 hari ayat ini diturunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun wafat, meninggal dunia. Okay, setelah 35 hari ayat ini diturunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun wafat, meninggal dunia. Okay, ayat last sekali turun. Ayat yang terakhir sekali turun adalah surah Al-Baqarah. Tuan Haji Salahuddin dalam baca boleh, Tuan Haji Salahuddin? Surah Al-Baqarah Boleh. Sebelum ayat paling panjang. Muka surat 47. Ayat 281. Page 47 ayat 281. Maka page 48 tu ayat paling panjang dalam Quran kan. Ayat hutang. Ayat apa Ustaz? 281. Page 47 ayat 281. Bismillahirrahmanirrahim. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya dan mereka tidak dizalimi. Okey. Ayat ni, takutlah kamu, terima kasih Tuan Haji Salahuddin, takutlah kamu hari yang kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap manusia disempurnakan balasan baik, balasan buruknya, mereka tidak akan dizalimi. Setelah 21 hari ayat ini diturunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun wafat, meninggal dunia. Setelah 21 hari ayat ini diturunkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun wafat, meninggal dunia. Boleh? Jadi ini kalau ada penceramah kata surah terakhir diturunkan adalah idza ja'a nasrullah, betul ke salah? Betul. Ada penceramah kata surah terakhir diturunkan ialah ayat sekelas surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun. Betul ke salah? Betul. Jadi ada lima ayat yang saya sampaikan tadi pada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada mana-mana kitab kata, ada mana-mana tafsir kata, mana-mana penceramah kata, inilah ayat terakhir diturunkan, inilah ayat terakhir diturunkan. Betul. Semuanya termasuk dalam kategori terakhir. Susunan dia disusun oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang tu. Nombor 11 sekali idza ja'a nasrullah, nombor 5 idza ja'a nasrullah, nombor 4 ayat 3 surah Al-Maidah, nombor 3 ayat terakhir surah An-Nisa, nombor 2 ayat sekelas surah At-Taubah, dan last sekali turun ayat 280 surah Al-Baqarah. 280 surah Al-Baqarah. Setelah 21 hari ayat tu diturunkan, makanya Rasulullah SAW. Ya? 281 kan? 281. Sorry, 280. 281. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Sahabat-sahabat Nabi tak semua sempat baca semua Quran. Betul kan? Sahabat-sahabat Nabi, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, tak semua mereka sempat baca semua ayat Al-Quran. Betul kan? Yang meninggal dunia kat perang Badar, yang meninggal dunia kat perang Uhud, yang meninggal sebelum Fatah Mekah, masa tu ayat Quran tak turun habis semua lagi. Jadi bila ayat Quran tak turun habis semua lagi, mereka tak sempat baca keseluruhan Al-Quran. Walaupun sedemikian, mereka tetap jauh lagi tinggi kedudukannya pada kita. Saya dah 15 kali khatam. Ada sahabat tu tak pernah khatam sekali pun. Yelah dia tak khatam sebab masa dia meninggal Quran tak turun habis lagi. Tetapi darjat mereka, ketinggian mereka jauh lebih tinggi berbanding kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Jadi kita tengok apa isi-isi yang Allah Taala sampaikan dalam surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Iza apabila, okey, terjemah iza apabila, okey. Jaa datang. Jaa datang. Okey. Iza apabila jaa datang. Okey. Nasrullah, pertolongan Allah. Nasrullah, pertolongan Allah. Okey. Wa dan al-fathu, kemenangan. Al-fathu, kemenangan. Okey, baik. Ayat 1 kita, tolong terjemahkan dia. Puan Nik terjemahkan, Puan Nik. Boleh? Puan Nik terjemahkan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Okey, baik. Dalam bahasa Arab, ja'a ni, kalau kita belajar bahasa Arab, ja'a ni past tense ke, present tense ke, future tense? Ja'a. Ya, past tense, fi'il madhi. Okey, fi'il madhi. Tapi, ingat kaedah dalam bahasa Arab, bila datang iza kat depan, lepas dia fi'il madhi, iza tu mematikan function past tense. Okey? Jadi maksudnya, walaupun ja'a tu fi'il madhi, tetapi bila datang iza, kita tak boleh terjemah apabila telah datang bantuan Allah. Tak boleh. Ayat ni turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak beritahu nanti Allah pasti akan tolong kamu. Allah cerita benda nanti. Tapi Allah datangkan lafaz past tense. Untuk apa? Bahasa Inggeris panggil future perfect. Bahasa Arab panggil takkid. Maksud takkid, memang confirm akan berlaku lah, senang cerita. Memang confirm pasti akan berlaku lah. Tuan-tuan, kat sini kalau kita terjemah ja'a tu dengan past tense, kita tak nampak ralat. Contoh, saya terjemah ja'a dengan past tense. Apabila telah datang bantuan Allah dan kemenangan. Tak nampak ralat sangat, betul? Tapi, tengok ayat muka surat 108, tak silap saya. Ayat muka surat 108. Tadi 107 kan? 108. Semua tengok boleh. Ni nak cerita grammar, nak cerita grammar. Muka surat 108. Surah Al-Ma'idah, ada perkataan iza. Tengok semua boleh? Muka surat 108, ayat 6. Ni ayat pasal wuduk ni. Ayat pasal wuduk. Kelas hari Selasa, insya-Allah minggu depan masuk ayat 6 surah Al-Maidah. Okey, baik. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Jadi qumtum tu fi'il madhi. Maksud fi'il madhi tu past tense. Maksud fi'il madhi tu past tense. Katakanlah saya terjemah kuntum tu past tense. Macam mana bunyi terjemah dia? Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu telah berdiri untuk solat, maka basuhlah muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu. Betul tak? Dah berdiri nak solat, baru basuh semua benda tu. Dah berdiri, nak basuh apa lagi? Sebelum dirilah basuhnya. Jadi walaupun kuntum tu past tense, orang putih terjemah apa tau? When you stand up, dalam bracket intend, nak pergi solat. Nak pergi solat. Kalau baca boleh tak? Tuan Haji Ishak Kasim, ayat 108 tu ayat 6. Page 108 ayat 6. Baca sikit je. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Okey, cukup. Ada perkataan nak kat situ. Jadi nak tu, dah buat ke belum? Belum lagi. Jadi sebab tu, kuntum tu, kita tak boleh terjemah dengan terjemahan past tense. Kat sini memang nampak ralat sangat lah kalau kita terjemah kuntum tu dengan past tense. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri untuk solat. Jangan terjemah telah berdiri untuk solat. Boleh? Ini dalam bab grammar. Okey, baik. Allah Ta'ala cakap dalam surah kita sekarang, habis bab grammar tadi. Apabila datang bantuan Allah, dan juga kemenangan. Waw ni dipanggil waw ma'iyah.
Waw ni dipanggil waw ma'iyah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Waw ni dalam grammar tak padang lain, tu padang lain. Waw ni dalam grammar dipanggil waw ma'iyah. Apa terjemah waw ma'iyah? Idza jaa nasrullahi wal fath. Waw tu. Waw alif lam fatha kan. Ni ayat kita wal fath. Jadi waw ni apa nama dia? Waw ni dalam bahasa Arab dipanggil waw ma'iyah. Apa terjemah ma'iyah? Perkataan ma'iyah berasal pada perkataan ma'a. Okey, ma'a ni apa terjemah ma'a? Bersama kan? Bersama. Jadi terjemah waw ma'iyah adalah waw yang bersama. Jadi function waw ni dia akan bersamakan perkataan sebelum dia dan selepas dia. Dia akan bersamakan perkataan sebelum dia dan selepas dia. Jadi sebelum dia apa dia? Nasrullah, bantuan Allah. Betul kan? Sebelum waw adalah Nasrullah. Saya pandanglah, saya tulis clear sikit. Okey, ayat kita ini. Idza jaa Nasrullah. Nasrullah. Waw. Ni, wa ni, nama dia waw ma'iyah tadi. Al-Fathu. Okey. Jadi, apa function waw ma'iyah ni? Functionnya ialah dia akan mempersamakan benda yang sebelum dia dan juga dan selepas dia. Okey. Contoh, jaa Zaidun wa Amrun. Telah datang Zaid dan Amar. Adakah Zaid dan Amar datang seorang-seorang? Zaid dengan Amar datang sama-sama. Okey? Ishtaraitu sauban wa fakihatan. Saya telah beli baju dan buah-buahan. Maksudnya saya beli dua-dua tu bersama-sama. Jadi kenapa saya terangkan waw ma'iyah ni? Saya nak beritahu. Bila datang bantuan Allah pada sesiapa, pada seseorang, pada satu kumpulan, maka yakinlah bersama bantuan Allah tu akan terhasilnya kemenangan. Okey? Tak adalah kata Allah bantu hari ni. Kemenangan dia akan datang 10 tahun akan datang. Allah bantu hari ni, nanti lepas 3 tahun baru datang dia punya kemenangan dia. Tak. Hari yang Allah bantu tu, hari itulah ada kemenangan. Hari yang Allah bantu tu, hari itulah ada kemenangan. Walaupun ayat Al-Fathu kat sini, walaupun ayat Al-Fathu kat sini, yang dimaksudkan adalah Fatah Mekah. Conquest of Makkah. Pada tahun 8 Hijrah bulan Ramadan. Pada tahun 8 Hijrah bulan Ramadan, Nabi SAW dapat masuk tawan kota Mekah. Okey, itu masuk Al-Fathu kat sini. Tetapi dari sudut pengajarannya ialah bila Allah bantu, maka yakinlah orang tu telah pun mendapatkan kemenangan. Bila ada bantuan Allah, orang tu telah pun mendapat kemenangan. Jadi nak beritahu orang Islam ataupun siapa-siapa sahaja untuk dapatkan kemenangan perlu pada bantuan Allah. Perlu pada bantuan Allah. Kita nak beritahu. Orang Islam nak dapatkan kemenangan, victory, perlu berhajat kepada bantuan Allah. Okey, baik. Tolong baca dia boleh. Tuan Haji Rusli tolong baca. Surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Boleh tak tolong baca surah Ali Imran? Ada Tuan Haji Rusli? Tuan Haji Rusli ada? Okey, baik. Tak apa. Tolong baca dia. Puan Nur Hidayah Ahmad. Tolong baca boleh. Puan Nur Hidayah Ahmad. Ustaz, ulang sekali lagi muka surat berapa? Saya tak beritahu lagi muka surat berapa. Muka surat 71, ayat yang ke 160. 160. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkanmu tidak memberi pertolongan, maka siapakah yang dapat menolongmu setelah itu? Kerana itu hendaklah kepada Allah sahaja Allah orang-orang mukmin bertawakal.
Okey, terima kasih Puan Nur Hidayah Ahmad. Ni poin kita ni untuk orang Islam ni. Kalau Allah tolong kamu, maka yakinlah tiada siapa dapat mengalahkan kamu. Kuasa besar dunia ke, orang ada senjata terhebat dunia ke, tak boleh kalahkan kita bila Allah Subhanahu Wa Taala nak tolong kita. Bila Allah biarkan, maksud biarkan Allah tak nak tolong. Allah tak nak tolong. Maka siapa lagi boleh tolong kita selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak tak nak berhajat pada pertolongan Allah, berhajat pada bantuan Allah. Kita bukan sekadar nak kemenangan dunia, tapi kita nak juga kemenangan akhirat. Jadi nak kemenangan dunia ke, nak kemenangan akhirat ke, berhajat pada bantuan Allah Ta'ala. Jadi macam mana nak bantuan Allah Ta'ala? Macam mana nak dapat bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Allah Ta'ala sebelum dia bantu dia nak tengok amal kita dulu. Allah boleh tak? Saya nak tanya tuan-tuan. Nabi SAW 13 tahun berdakwah kat Mekah. Kena tinggalkan Mekah, hijrah ke Madinah. Lepas 8 tahun hijrah, lepas 8 tahun, barulah Allah bagi Mekah pada Nabi SAW. Soalannya ialah, kenapa ambil masa lama sangat? 13 campur 8, kat 20 tahun. Baru dapat Mekah pada Nabi dan orang Islam. 20 tahun tuan-tuan, bukannya sekitar. Allah tak boleh ke bagi lepas 2 tahun terus bagi Mekah kat Nabi? Tak boleh ke? Boleh. Tak payah lepas 2 tahun, lepas 2 hari Allah boleh bagi terus Mekah pada Nabi SAW. Tapi apa? Sebelum Allah bagi, Allah nak tengok usaha dulu. Sebelum Allah bagi, Allah nak tengok amal dulu. Allah tak perlukan 20 tahun baru bagi Mekah pada Nabi. 2 hari dah cukup. Lepas Allah lantik Nabi, jadi Nabi, lepas 2 hari, okey. Matikan semua orang kafir dan nak beriman dengan Muhammad, terus bagi Mekah pada Nabi Muhammad SAW. Boleh tak? Boleh. Tapi itu bukan sunnatullah. Itu bukan kebiasaan Allah menolong dengan cara macam tu. Tak. Allah nak tengok amal dulu. Allah nak tengok amal. Ketika mana Nabi SAW hijrah ke Madinah, Allah turunkan ayat bagi hint pada Nabi SAW. Allah bagi isyarat. Tolong baca boleh? Puan Maisarah Mokhtar, tolong baca boleh? Boleh Ustaz. Berapa? Surah apa ya? Sekejap. Al-Anbiya tak silap saya. Ni Allah bagi hint pada Nabi. Yes. Muka surat 331. 331 ayat 105. 105. Dan bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr La'alah Mahfuz bahawa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Bumi ini maksudnya tak kisahlah Mekah ke mana-mana ke, akan diwarisi, akan diberikan kekuasaannya kepada hamba-hambaku yang soleh. Ni Allah cakap kat Nabi masa Nabi kat Mekah ni. Surah Al-Anbiya ni turun masa Nabi kat Mekah. Nabi belum hijrah pun lagi ke Madinah. Allah turunkan dah surah ni. Termasuklah ayat tu pada Nabi Muhammad SAW. Allah masa tu dah bagi hint pada Nabi bahawasanya orang-orang soleh akan mewarisi bumi ini, bumi Mekah ni akan dapat. Tapi Allah bagi terus masa tu ke? Esok dapat. Tak, hijrah dulu. Susah payah dulu, baru dapat. Apa tujuan dia? Allah boleh bantu orang Islam sekelip mata. Tak payah tunggu berhari-hari, berjam-jam, tak payah. Tapi Allah sebelum bantu, Allah nak tengok amal daripada pihak kita dulu. Allah nak tengok amal daripada pihak kita dulu. Macam mana kita beramal? Memuaskan Allah ataupun tidak memuaskan Allah? Kalau memuaskan Allah, yes, Allah akan bantu. Tapi kalau tidak memuaskan Allah, tidak meredhakan Allah, Allah tak akan bantu. Samalah juga, Allah memang dah cakap dah kepada Bani Israel, Allah akan mewariskan bumi pada mereka, iaitu Palestin dan juga Syam dan juga Mesir. Ni Allah janji. Tapi sebelum Allah buat tu, apa Allah nak tengok dulu? Tengok dalam surah Al-Qasas. Kalau baca boleh, Puan Aliza Ali, muka surat 385. Muka surat 385 ada. Jap. Ayat 4, ayat 5, bawah. Bukan surah atas, surah bawah. Ayat berapa Ustaz? Page 385, ayat 4 dan ayat 5. 4 dan 5. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat
telah berbuat sewenang-wenang melakukan kezaliman di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas segolongan daripada mereka, Bani Israel. Dia menyembelih anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya dia, Fir'aun, termasuk orang yang membuat kerosakan. Dan kami hendak memberi kurniaan kepada orang-orang yang ditindas di bumi Mesir itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan Aliza Ali. Allah cakap ayat 5 tu, kami nak bagi kurniaan pada orang-orang Bani Israel yang kena tindas tu. Kami akan jadikan mereka pemimpin-pemimpin dan kami akan jadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi Mesir. Tuan-tuan, bagi terus je lah kan. Allah boleh tak bagi terus? Lepas Allah kata macam ni, terus Allah Ta'ala bagi terus bumi Mesir kat mereka. Boleh tak? Boleh. Tapi sebelum Allah bagi, Allah nak tengok amal dulu daripada side dia orang macam mana. Waktu ketika mana mereka ngadu kat Nabi Musa, lah, wahai Musa, dulu sebelum kau datang kami dah kena dera teruk dengan Fir'aun. Lepas kau datang ingat selesai masalah, kena dera teruk lagi. Maka Nabi Musa kata, sabar, Allah tengok kamu punya amal. Boleh tak tengok buku surat 165? Buku surat 165, tolong baca dia, Puan Izawani. Buku surat 165, ayat 129. Ayat 128 dan 129. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Musa kepada kaumnya, mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi kepunyaan Allah, mewariskannya sesiapa yang dia kehendaki daripada hamba-hambanya. Dan akibat baik bagi orang yang bertakwa. Mereka berkata, kami telah ditindas dari sebelum bahawa engkau datang kepada kami dan dari sesudah apa yang engkau datang kepada kami. Dia berkata, mudah-mudahan Tuhan kamu bahawa dia membinasakan musuh kamu dan dia menjadikan kamu khalifah di bumi, kemudian dia memerhati bagaimana kamu lakukan. Okey. Tengok Terima kasih Puan Izawani. Poin dia ayat terakhir tu. Nabi Musa kata, mudah-mudahan moga-moga Tuhan kamu membinasakan musuh kamu dan menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Tapi sebelum tu apa dia? Orang putih kata, so he will see how you act. Allah nak tengok bagaimana kelakuan kamu dulu. Allah nak tengok bagaimana perilaku amal kamu dulu. Fayanzura kaifa ta'malu. Allah SWT boleh je bagi orang Bani Israel menang terus hari itu. Tapi Allah Ta'ala tangguhkan bertahun-tahun. Kenapa? Allah nak tengok bagaimana amal mereka. Reaksi amal mereka macam mana? Kalau memuaskan, bagus, Allah Ta'ala binasakan musuh. Kalau tak memuaskan, tak bagus, tak ada binasa musuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah nak bagi kemenangan pada orang Islam hari ini, boleh. Tapi Allah tak nak buat macam tu terus. Allah nak tengok amalan orang Islam hari ini, layak tak mereka dapat bantuan Allah? Amalan orang Islam hari ini, layak tak mereka dapat bantuan Allah? Ataupun amalan mereka teruk sangat menyebabkan mereka tak layak dapat bantuan Allah? Tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT nak bantu, Allah tak tengok kuantiti, Allah tengok kualiti. Allah nak bantu orang Islam, Allah tak tengok kuantiti. Oh, tahun ni ramai masuk Islam, bagus. Tak, Allah tengok kualiti. Walaupun yang masuk Islam tak ramai, tapi yang ada, Islam yang ada tu, kualitinya sangat memuaskan, Allah bantu. Contoh ketika Nabi dengan sahabat-sahabat di Badar, jumlah mereka berapa? 313 lawan 1000. Menang ke kalah? Menang. 313 lawan 1000, 313 menang. Sebab apa? 313 tu kualitinya sangat-sangat bagus di sisi Allah, Allah bagi menang. Tahun 2 Hijrah. Tahun 3 Hijrah, 700 orang lawan 3000 orang. Kalau ikutkan bertambahlah dari segi perbandingan bilangan tu. Tapi 700 orang tu kalah, orang Islam kalah. Sebab apa?
dalam 700 orang tu ada orang Islam yang kualitinya tak bagus. Nabi suruh taat stay atas Bukit Uhud, ada juga yang turun awal. Betul kan? Maknanya kat situ tidak ada ketaatan. Bila tidak ada ketaatan, tak ada kualiti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tak ada kualiti di sisi Allah Taala, bagaimana Allah nak bantu? Jadi nak dapat bantuan Allah, Allah tak tengok kuantiti, Allah tengok kualiti. Contoh, ketika mana kisah Talut dan Jalut. Tolong baca dia boleh? Puan Nik tolong baca Talut dan Jalut. Muka surat 41, ayatnya panjang. Ayat atas sekali, tolong baca boleh? Ayat 249 ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika Talut membawa bala tenteranya, dia berkata, Allah akan mengujimu dengan sebatang sungai. Maka barang siapa yang meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menceduk seceduk dengan tangannya. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebahagian kecil daripada kalangan mereka. Ketika dia iaitu Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tenteranya. Mereka yang meyakini bahawa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Tengok Terima kasih puan. Berapa banyak golongan-golongan kecil boleh mengalahkan kumpulan-kumpulan yang besar dengan izin Allah. Allah bersama orang yang sabar. So, Talut menang ke kalah? Talut menang lawan Jalut. Kumpulan David, dan dalam kumpulan Talut dia ada David, Nabi Daud. Mengalahkan tentera Jalut. Yang ayat yang Puan Nik baca untuk kita tadi ada bab minum air tak minum air kan? Nabi kata, Nabi kata, nama Nabi tu saya lupa nama dia. Nabi Simeon, nama Nabi tu Syamun. Dia cakap, kita semua nak pergi perang ni, kita akan lalu kat satu sungai. Allah perintahkan, jangan siapa-siapa minum air sungai tu kecuali seteguk. Tu je boleh. Jadi, siapa yang lalu kat sungai, tak minum langsung atau minum seteguk, dia layak join tentera Talut. Siapa yang pergi kat sungai tu minum gila-gila punya lebih pada seteguk, tak layak join tentera Talut balik awal. Yang minum banyak tu, ikut zahir, ikut kita punya logik akal, siapa minum banyak, dialah lagi tenaga. Dialah lagi bertenaga, lagi kuat untuk menghadapi musuh, betul kan? Tapi orang yang minum banyak, dia kata apa? Hari ni kita rasa tak ada kekuatan lawan pihak musuh. Yang minum seteguk atau tak minum langsung, mereka yang join, mereka seramai 313 join tentera Talut mengalahkan tentera Jalut. Nak ceritanya apa? Allah tak tengok kuantiti, Allah tengok kualiti. Walaupun 313, tapi yang taat tu yang penting. Ketika mana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum kalah di peperangan Uhud, mereka tanya Nabi, ya Rasulullah, kenapa kita kalah? Kita berada di pihak agama yang benar bersama Rasul yang benar. Tapi kok mana kita kalah? Jangan salahkan Allah. Tolong baca boleh Tuan Haji Salahuddin, tolong baca boleh tak Tuan Haji Salahuddin? Surah Ali Imran. Surah Ali Imran muka surat 71. Ayat bawah sekali. 71. Bawah sekali. Ayat 165 Ustaz. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey, terima kasih Tuan Haji Salahuddin. Ketika orang Islam kalah di Uhud, mereka pelik. Dulu kita sikit boleh menang, ini kita ramai sikit boleh kalah. Kok mana kita kalah ni? Maka Allah suruh Nabi cakap pada mereka, kesalahan tu daripada diri kamu sendiri. Tak taat perintah Nabi.
Nabi kata jangan turun daripada Bukit Uhud selagi aku tak suruh turun. Ada di kalangan mereka tidak taat sebab terkesan tengok harta ghanimah banyak sangat, maka Allah bagi mereka kalah. Tuan-tuan, nak dapat bantuan Allah, sifat taat nombor satu kena ada. Dalam surah Al-Anfal, Allah ajar bab-bab teknik-teknik peperangan, nasihat-nasihat sebelum peperangan. Tolong baca boleh Tuan Haji Ishak Kasim, surah Al-Anfal. Dalam surah ni Allah ajar teknik-teknik, taktik, strategi zahir dan batin mengenai peperangan. Okey, muka surat 182. Ayat 45, 46, 47. Panjang. 3 ayat lah. Muka surat 182. Ayat 42. 45. 45. 42 sampai 45 Ustaz. 45, 45, 46, 47. 3 ayat je. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah. Banyak-banyak berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. 46. Dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh Allah berserta orang-orang sabar. 47. Janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, riak, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Okey. Ini dipanggil apa tahu? Nasihat sebelum pergi perang. Dipanggil persiapan dalaman. Sebelum pergi perang, kena ada persiapan dalaman dan juga persiapan luaran. Persiapan luaran kita bincang kemudian. Persiapan dalaman nak pergi perang ni Allah ajar 3 ayat. Pertama, hati kena teguh. Hati banyak ingat Allah. Kekuatan hati kena teguh, hati kena banyak ingat Allah. Ayat 45. Ayat 46, masa pergi perang, kena bawa sifat taat pada Allah dan taat pada Rasul. Allah mana ada, Rasul mana ada masa kita pergi perang. Ketua kita. Kita punya panglima perang. Kita punya Amirul Mukminin masa perang. Dia punya amir, kita punya amir, taat pada amir itu. Itu akan bantu kemenangan. Yang ketiga, jangan pergi perang dengan perasaan hati belagak sombong. Kami kuat, kami boleh menang. Nanti kami akan confirm balik bawa berita kemenangan. Tak boleh ada perasaan sombong, riak, tak tunjuk ke orang, tak boleh. Jadi kita tak bincang semua, nak beritahu. Salah satu ciri nak dapat kemenangan dalam peperangan, kena ada apa? Taat. Taat. Baru Allah bantu kalau taat. Kalau tak taat, Allah tak akan bantu. Ketika mana peperangan Khandaq, Nabi SAW suruh Hudzaifah radhiyallahu anhu pergi intip pihak musuh. Nabi SAW suruh Hudzaifah radhiyallahu anhu intip persiapan pergerakan pihak musuh malam hari. Malam tu gelap, mana ada lampu jalan macam kita zaman sekarang. Maka Hudzaifah radhiyallahu anhu pergi, dia berjaya masuk ke tengah-tengah kawasan pihak musuh. Masa tu pihak musuh sedang duduk berbincang sesama mereka. Okey, sedang bincang sama-sama mereka. Apa nak buat dalam peperangan Khandaq nanti. Dari masa tu, Hazrat Hudzaifah radhiyallahu anhu ni Nabi suruh intip. Tu je pesanan Nabi. Intip. Pergi jadi spy, tengok dengar apa perancangan mereka nanti. Masa tu Hudzaifah radhiyallahu anhu kata, dia dengan Abu Sufyan dekat tak jauh. Dekat sangat. Maka terlintas dalam fikiran Hudzaifah radhiyallahu anhu, inilah peluangnya aku nak bunuh musuh Islam ni, Abu Sufyan ni. Maka dia pun keluarkan anak panah, masukkan ke busur panah dia. Niat dia apa dia? Nak bunuh Abu Sufyan, ketua orang kafir jahat ni. Kepala besar orang kafir yang nak memerangi orang Islam kita esok. Tuan-tuan dan puan-puan, baik ke tak baik? Tak. Nak bunuh kepala orang kafir dalam peperangan. Baik ke tak baik? Baik. Patutnya baiklah kan? Patut diberi tu anugerah, pingat gagah berani. Niat dia baik, tujuan dia baik, tapi benda tu luar perintah Nabi. Yang Nabi perintah intip, tengok, curi dengar. Tu je perintah Nabi. Bila dia nak buat lebih daripada tu, maka Allah tarik bantuan. Masa dia duduk dengar perancangan orang kafir tak sedar pun dia datang. Masa dia duduk dengar orang kafir punya bincang perancangan, orang kafir tak sedar pun dia datang. Masa tu masih lagi dalam bantuan Allah Ta'ala. Bila dia ambil anak panah, letak kat panah, niat dia nak panah Abu Sufyan.
Maka masa tu Abu Sufyan cakap pada kumpulan dia. Abu Sufyan kata apa? Aku rasa ada orang luar di kalangan kita ni. Aku rasa ada orang luar di kalangan kita ni. Malam tu Abu Sufyan kata, aku rasa ada orang luar di kalangan kita ni. Jadi niat Hudzaifah baik nak bunuh musuh Islam. Kepala dia, baik ke tak baik? Baiklah. Tapi walaupun niat baik, benda tu luar perintah Nabi. Kalau dia buat juga, dia termasuk di kalangan tidak taat. Sebab Nabi kata apa dia? Intip sahaja. Tengok. Bukan suruh ambil tindakan apa-apa. Walaupun peluang terhitam depan mata masa tu. Bila dia nak buat apa yang berlawanan daripada Nabi suruh, Allah tarik bantuan dia, maka musuh mula sedar kedatangan dia. Musuh mula sedar kedatangan dia. Sebab apa? Dia telah buat luar pada yang Nabi suruh. Dia biar keluar ambil anak panah, letak kat musuh panah dia, baru nak panah. Abu Sufyan kata, aku rasa ada orang ni, orang luar bersama kita ni. Maka Abu Sufyan kata apa dia? Setiap kamu cepat-cepat pegang tangan orang sebelah dia, tanya daripada kabilah mana, daripada puak mana. Maka masa tu Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia bijak sikit. Dia cepat-cepat pegang tangan orang sebelah dia, tanya orang sebelah dia, kamu daripada kabilah mana, pihak mana? Selamatlah dia masa tu. Musuh tak tahu. Dia ada bersama di kalangan pihak musuh. Dia cepat-cepat pegang tangan orang sebelah dia. Dia tanya, kamu daripada kabilah mana? Pihak mana? Bijak Hudzaifah. Jadi jangan main-main dengan orang nama Hudzaifah. Dia bijak. Dengan main-main dengan orang nama Hudzaifah, dia bijak sikit. Boleh? Okey, baik. Saja guru, jangan marah. Jadi apa poin saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan malam ni? Buat benda yang Nabi suruh buat. Jangan buat lebih, jangan buat kurang pada apa yang Nabi suruh. Kerana apa? Nak kemenangan, nak kejayaan, kena taat. Taat tu penting. Bila dah ada ketaatan, walaupun nampak zahir macam tak boleh menang, walaupun nampak zahir macam lemah, macam kurang, tapi yakinlah bila ada ketaatan, Allah akan beri kemenangan. Allah akan beri kejayaan. Tuan-tuan dan puan-puan, apa syarat-syarat nak dapat bantuan Allah Ta'ala? Apa syarat-syarat nak dapat bantuan Allah Ta'ala? Salah satunya taat. Selain taat, banyak lagi. Kita nak tahu syarat-syarat nak dapat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala ialah kita tengok ayat Quran yang ada ma'a. Kita tengok ayat-ayat Quran yang ada ma'a. Terjemah ma'a apa terjemah ma'a? Terjemah ma'a bersama kan? Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah bersama dengan orang-orang bertakwa. Ma'a ni, ma'a. Terjemah ma'a bersama. Daripada perkataan ma'a, tuan-tuan dan puan-puan, keluarlah perkataan ma'iyatullah. Apa terjemah ma'iyatullah? Kebersamaan Allah. Maksud kebersamaan Allah ialah Allah bantu dan lindungi. Itu point dia. Jadi kita nak dapat bantuan Allah, kita nak dapat ma'iyatullah ni, kebersamaan Allah ni, kita bukan hanya sekadar perlu berpakaian sopan, kena berperwatakan cantik, tak. Kita kena ada sifat yang Allah nak. Pertama, sifat sabar. Tengok surah Al-Baqarah, muka surat 23. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Muka surat 23 ayat bawah sekali. Muka surat 23 ayat bawah sekali, tolong baca dia. Puan Maisarah Mokhtar, tolong baca boleh Puan Maisarah? Besar berapa ya tadi? Ayat ke 43. 153. Muka surat 23 ayat 153. So, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Allah berserta. Terima kasih Puan. Allah berserta orang-orang yang sabar. Jadi nak dapat bantuan Allah, nak dapat pertolongan Allah, taat. Yang kedua, sabar. Sabar ada 4. Pertama, sabar mentaati perintah Allah. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar menghadapi ujian dan musibah. Keempat, sabar ketika awal-awal ditimpa musibah. Ada beza tu. Okey, ada beza. Ada orang dia kena buang kerja hari ni. Dia biasa gaji besar. Gaji besar tiba-tiba pop kena buang kerja hari ni. Macam mana reaksi dia masa dia baru dapat berita kena buang kerja? Kalau masa tu mengamuk-ngamuk, marahkan orang ni,
maka tu dia tidak termasuk di kalangan orang yang bersabar ketika awal-awal ditimpa musibah. Ada seorang wanita nak dia mati. Maka Nabi pujuk dia. Dia cakap apa masa tu? Dia tak sedar yang pujuk tu Nabi. Dia kata bukan anak awak bolehlah cakap macam tu. Maka orang beritahu dia, yang pujuk awak tadi tu Nabi lah. Dia kata, ya Nabi. Dia pergi jumpa Nabi minta maaf balik. Sebab jawab macam tu tadi. Maka Nabi cakap, innamas sabru indas sadamatil ula. Sabar tak sabar tu, tengok pada awal-awal ditimpa musibah. Kalau hari pertama dapat tahu anak dia mati tu, mengamuk, tampar pipi, koyak-koyak baju. Lepas 3 hari baru dia kata, ana redha dengan takdir ni. Lepas 3 hari tak jadi dah. Awal-awal tu tengok macam mana reaksi dia. Bukanlah berkata tak boleh menangis. Menangis tu normal. Tapi sabar sebenar masa awal-awal dia timpa musibah. Okey, baik. Pertama sabar. Tak nak bincang banyak sabar. Yang kedua, pertama taat. Kedua sabar. Ketiga apa tadi? Ketiga bertakwa dan buat baik. Tolong baca dia boleh. Puan Nur Hidayah Ahmad, tolong baca. Puan Nur Hidayah Ahmad, surah An-Nahli. Ayat bawah, ayat 128 tak silap saya. Sekejap, saya cari muka surat boleh? Muka surat 281, sorry. Muka surat 281 ayat 128. Muka surat 281 ayat 128. Tadi maaf pertama, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ni, tolong baca. Puan Hidayah Ahmad, muka surat 281 ayat 128. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beramal soleh. Allah bersama dengan orang bertakwa dan orang-orang yang buat baik, beramal soleh. Takwa kita bincang kemudian, kita dah bincang sebelum ni, jauhi daripada dosa maksiat. Yang keempat, beramal soleh. Jadi kena ada sifat taat, kena sabar, kena takwa, kena amal soleh. Ada 4 sifat ni, insya-Allah kita layak dapat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terjemah maaf apa dia? Bersama. Maksud Allah bersama kat sini, bersama untuk bantu dan tolong. Tengok muka surat 108, surah Al-Ma'idah. Tadi kita dah 106, 107, 108 tak silap saya. 109. Boleh tak tengok muka surat 109? Tuan Haji Rusli ada, Tuan Haji Rusli? Ada tak Tuan Haji Rusli? Ada Ustaz. Okey. Ada. Muka surat 109 ayat 12. Boleh tak? Boleh tak buka semua? Saya baca ayatnya sekejap boleh? Saya baca. Tengok saya baca. Walaqad akhadallahu mithaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum. Inni ma'akum. Aku bersama kamu. Orang putih terjemah apa tahu? Verily I with you. Dalam bracket, to protect and help. Untuk lindungi dan untuk tolong. So maaf tu bukan sekadar Allah bersama saja-saja. Allah bersama untuk lindungi dan untuk tolong. Tapi ada 5 syarat dalam ayat ni. Walaupun ayat ni turun untuk Bani Israel, kita ambil pengajaran juga. Tolong baca Tuan Haji Rosli ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian daripada Bani Israel dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di kalangan mereka. Dan Allah berfirman, aku bersamamu. Sesungguhnya jika kamu melaksanakan solat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasulku dan kamu membantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapuskan kesalahan-kesalahanmu dan pasti aku akan masukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antara kamu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Terima kasih Tuan Haji Rusli. So ni Allah cakap pada Bani Israel, aku akan bersama kamu kalau kamu jaga semayang, kamu bayar zakat, kamu beriman dengan semua rasul-rasul, kamu tolong mereka, kamu beri pinjaman pada Allah pinjaman yang baik. Jadi kalau kamu buat 5-5 ni, Allah akan tolong kamu dunia akhirat. Kat dunia Allah akan bantu untuk protect dan help kamu. Ni satu. Dan kat akhirat nanti Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa kamu, masukkan kamu ke dalam syurga-syurga. Jadi Allah nak bantu, Allah tengok amal. Allah tak tengok kuat mana senjata kamu, besar mana body kamu, besar mana badan kamu. Tak, Allah tak tengok tu, Allah tengok amal. Ni semua amal. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, saya tambah sikit lagi lah. Tak semua perkataan maaf
Okey, mentang-mentang saya kata ma'a tadi, Allah tolong, Allah bersama Allah tolong kan. Tapi kena ingat, tak semua perkataan ma'a memberi makna Allah bantu, Allah tolong. Jadi, menurut tafsir Ibnu Katsir, ma'a dalam Quran ada dua jenis. Satu dipanggil ma'iyatullah, saya tulis Pertama, boleh tulis tuan-tuan dan puan-puan. Pertama dia tulis ma'iyatullah. Apa tema ma'iyatullah tadi? Kebersamaan Allah. Kebersamaan Allah al-khassah, yang khusus. Ma'iyatullah al-khassah maksudnya kebersamaan Allah yang khusus. Yang orang tertentu je dapat. Siapa dia yang layak dapat tadi? Yang sabar, yang taat, yang taqwa, yang beramal soleh. Tadi yang layak dapat. Yang kedua dipanggil ma'iyatullah al-ammah. Kebersamaan Allah. Ma'iyatullah maksudnya kebersamaan Allah al-ammah. Apa maksud al-ammah? Yang umum. Okey? Jadi terjemah dia kebersamaan Allah yang umum. Yang ni kebersamaan Allah yang khusus. Yang kita bincang tadi, yang kita refer ayat Al-Baqarah tadi, An-Nahli tadi, Al-Ma'idah tadi, ni yang atas. Apa terjemah dia? Kebersamaan Allah yang khusus. Orang tertentu je dapat. Orang yang bertakwa, beramal soleh, jaga semayang tadi, bersabar, taat, mereka boleh dapat yang ni. Ada juga ma'a dalam Al-Quran memberi makna kebersamaan Allah yang umum. Dan ini semua orang dapat. Allah bersama juga. Tapi ma'a kat situ bukan beri makna untuk tolong dan bantu. Contoh ayat dia. Al-Hadid ayat 4. Tolong baca boleh? Puan Puan Aliza Ali tolong baca boleh? Surah Al-Hadid ayat 4. Muka surat 538 ayat 538. Ada Puan Aliza Ali? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arash yang layak dengan kesuciannya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana sahaja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Okey, terima kasih Puan Aliza. Dengar tak? Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Yang ni semua orang dapat. Fir'aun dapat, Qarun dapat. Orang tak semayang hari ini, musuh Islam, benci Nabi Muhammad, benci Quran, kutuk Nabi, kutuk Quran, semua dapat yang ni. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. So yang ni nama dia apa dia? Ma'iyatullah al-ammah. Kebersamaan Allah yang umum. Semua orang dapat. Kita tak payah jadi takwa, tak payah jadi sabar, tak payah jadi orang taat, tak payah jadi orang amal soleh, pun kita dapat juga yang ni. Jangan risau. Kita tak payah sembahyang langsung, tak payah puasa langsung, buat dosa maksiat hari-hari 24 jam sehari pun kita dapat juga. Ni ma'a. Sebab tu saya kata, bukan semua ma'a daripada Allah beri makna Allah tolong dan bantu. Tak. Satu ayat lagi. Tolong baca dia boleh, Puan Izawani. Muka surat 543 ayat 7. Ayat atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau perhatikan bahawa sesungguhnya Allah mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi? Tiada berlaku bisikan antara 3 orang melainkan dialah yang keempatnya, dan tiada berlaku antara 5 orang melainkan dialah yang keenamnya, dan tiada yang kurang daripada itu atau yang lebih ramai melainkan dia ada bersama-sama mereka di mana sahaja mereka berada. Okay, cukup Puan. Itu point saya. Tak kisahlah kurang pada 6 orang ke, banyak lagi pada 6 orang ke, kurang pada tu ke, banyak pada tu, melainkan dia Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Ma'a juga kan? Tadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sekarang wa huwa ma'ahum aina ma kanu, bersama juga. Jadi dua-dua ayat yang saya refer tadi, ma'a kat sini dipanggil ma'iyatullah al-ammah.
kebersamaan Allah yang umum. Kita tak payah nak usaha, memang kita dapat. Begitu ma'a tadi untuk hack dengan protect kan? Untuk hack dengan protect ma'a tadi. Sekarang ni untuk apa? Untuk rekod dan catat amalan-amalan. Allah bersama kamu maksudnya untuk rekod dan catat amalan-amalan. Jadi hari ni, kalau ada orang tak semayang, tak puasa, tak tutup aurat, tak bayar zakat, bergelumang dengan maksiat hari-hari, tiba-tiba dia katalah, ada orang mungkin khianat dia ke sikit-sikit, dia pun kata, Allah bersama saya. Allah bersama saya. Dia tak semayang, tak puasa, tak bayar zakat, kerekut, terlibat dengan dosa maksiat. Tiba-tiba keluar pada mulut dia, Allah bersama saya. Betul ke salah ayat dia? Betul. Mungkin maksud dia yang kedua tadi lah, ma'iyatullah al-ammah. Jangan kutuk dia. Okey, cakap kat dia, ya memang Allah bersama saya juga. Cakap kat dia, ya Allah bersama saya juga. Okey, tak apalah, saja je nak tahu. Ustaz, tanya sikit Ustaz. Yang ni kebersamaan Allah dengan kita secara khusus dan umum ni, adakah dia sama dengan sifat Ya Rahim dengan Ya Rahman tu? Okey, baik. Ya Rahim dengan Ya Rahman tu, itu tak ada kaitan dengan bincang kita hari ni. Ar-Rahman tu, Allah Ta'ala punya pemurah pada semua orang. Pada semua orang. Kafir ke, tak kafir ke, Islam semayang, tak semayang, semua dapat Ar-Rahman Allah. Tapi Ar-Rahim Allah Ta'ala tu dikhususkan pada orang-orang beriman ke akhirat saja nanti. Orang ke akhirat nanti, orang beriman saja akan dapat kesan daripada Ar-Rahim Allah Ta'ala. Itu Tuan Haji Salahuddin. Jadi ma'a kat sini tak ada kaitan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim tu kat sini. Ma'a kat sini. Boleh Tuan Haji Salahuddin? Boleh. Okey, jelas Jadi kita tak payah usaha lah. Yang kedua tu, yang pertama kita nak usaha. Macam mana dapat bantuan Allah? Kena ada sifat-sifat tu. Kena ada sifat-sifat yang kita bincang tadi. Taqwa, kena ada taqwa, kena ada taat, kena amal soleh. Nabi SAW dalam gua bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Surah At-Taubah ayat 40, tak silap saya, nanti kita refer. Apa kata Nabi pada Abu Bakar radhiyallahu anhu? La tahzan, innallaha ma'ana. Bisa dengarkan. Jangan sedih, Allah bersama kita. Nabi boleh cakap macam tu pada Abu Bakar radhiyallahu anhu kerana Nabi tahu dalam diri Abu Bakar ada ciri-ciri, ada sifat-sifat yang melayakkan dia layak dapat bantuan Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, sambung ayat seterusnya, ayat 2 surah An-Nasr. Jadi bila datang bantuan Allah mesti datang kemenangan. Bila datang bantuan Allah mesti datang kemenangan. Jadi kita macam mana nak dapatkan kemenangan kalau bantuan Allah tak datang? Macam mana kita nak dapat bantuan Allah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tidak ada ciri-ciri yang melayakkan kita dapat bantuan Allah? Allah janji nak bantu, nak selamatkan orang mukmin, tuan-tuan. Allah tak janji nak bantu, nak selamatkan orang muslim. Saya ulang balik. Allah janji nak selamatkan, nak bantu orang mukmin. Allah tak janji nak bantu, nak selamatkan orang muslim. Pertama tengok surah Yunus. Tolong baca dia, Puan Nik. Boleh tolong baca Puan Nik, surah Yunus. Muka surat 220. 220, yes. Boleh, Puan Nik, 220, ayat 103. Ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajipan kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Okey, baik. Kewajipan kami menyelamatkan orang beriman. Puan Nik, satu page lagi. Puan Nik, 409. Boleh? Page 409 ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah utuskan sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa dan adalah merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Okey. Tadi, terima kasih Puan. Tadi tanggungjawab kami menyelamatkan orang beriman. Sekarang hak kami menolong orang-orang beriman. Allah janji nak bantu, nak tolong, nak selamatkan orang beriman. Allah tak janji nak bantu, nak tolong, nak selamatkan orang Islam.
Tahu kan beza dia? Orang Islam ni nama je lah Islam ni. Mengucap 2 kalimah syahadah sekali, semayang tunggal langkah habis. Puasa Ramadan pun tinggal macam tu, tak rasa apa. Zakat tak bayar. Dosa maksiat macam tak ada masalah pun. Nama je Muslim. Orang mukmin, apa dia? Bukan sekadar nama Islam. Tapi setiap perintah Allah, dia cuba buat sesempurna mungkin. Dia cuba patuhi sebaik mungkin. Orang ni dapat bantuan Allah. Orang yang namanya Islam tapi semayang tunggal langgang, kehidupan tak ada agama langsung, namanya Islam, maka Allah tak janji nak tolong mereka. Jadi jangan tanya kenapa Allah tak tolong. Kenapa kita tak sempurnakan perintah Allah dalam kehidupan kita. Itu poin dia. Okey, baik. Ayat 2. Wadan, ra'aita, engkau akan melihat. Ra'aita, engkau akan melihat. An-nas, manusia. An-nas, manusia. Yadkhuluna, masuk. Yadkhuluna, masuk. Fi dalam dinillah, agama Allah, dinillah, agama Allah, afwajan, dengan beramai-ramai. Afwajan, kita terjemah in troops. Okay? Dengan beramai-ramai, berbondong-bondong, dua-dua boleh lah. Semula wadan, ra'aita, engkau akan melihat, annas, manusia, yadkhuluna, masuk, yadkhuluna, masuk, fi, dalam, dinillah, agama Allah, afwajan, berbondong-bondong, afwajan, berbondong-bondong, ramai-ramai. Terjemahkan dia boleh Tuan Haji Salahuddin. Ada Ustaz? Terjemahkan. Ayat nak berapa Ustaz? Ayat 2 kita sekarang. Okey. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Salahuddin. Kemenangan orang Islam, tuan-tuan kena ingat, kejayaan kemenangan orang Islam bukanlah berapa ramai orang kafir mati. Saya ulang balik. Kejayaan kemenangan bagi orang Islam bukanlah berapa ramai orang kafir mati. Oh, tahun ni 4,000 orang kafir mati. Alhamdulillah. Tahun lepas 3,000 je, tahun ni 4,000 orang kafir mati. Tuan-tuan, tu bukan ukuran kejayaan orang beriman. Orang beriman, kejayaan kita bagi orang Islam bukan makin ramai orang kafir mati. Tak. Kejayaan kita adalah bila makin ramai orang kafir masuk Islam. Tu point. Allah tak kata pun, okay, bila kau dapat Fatah Mekah, maka Yahudi kalah, tu kalah, ni kalah, ni kalah. Tak, itu bukan lambang kejayaan. Kejayaan orang Islam ialah bila makin ramai orang masuk pada agama Allah, bila makin ramai orang datang ke rumah Allah, amalkan agama Allah. Tu poin kejayaan dia. Kita jangan rasa kejayaan orang Islam bila mana? Orang Islam perang menang. Musuh mati. Itu bukan lambang kejayaan. Lambang kejayaan, apa tujuan matlamat Allah hantar Nabi dan orang Islam? Tujuan Allah hantar Nabi dan orang Islam adalah agar manusia seramai mungkin, sebanyak mungkin selamat daripada neraka Allah Ta'ala. Tu poin dia, tujuan utama dia. Tapi kalau orang Islam hari-hari, tahun-tahun, bulan-bulan asyik bunuh orang kafir mati, orang kafir mati, maksud utama tak tercapai. Maksud orang Islam bukan nak bunuh orang kafir. Pembunuhan, peperangan hanya berlaku bila nak capai maksud ada halangan. Dalam kita berdakwah nak ajak orang pada Islam, ada halangan. Halangan tu kita guna peperangan untuk hilangkan dia. Adapun sekiranya tidak ada halangan, kita tak disuruh melakukan peperangan. Jelas? Maksudnya, kejayaan kemenangan bagi orang Islam adalah bukan orang kafir ramai mati. Kejayaan kemenangan bagi orang Islam adalah bila orang kafir ramai-ramai memeluk agama Islam. Itu kejayaan. Kejayaan orang Islam ialah bukan makin banyak masjid-masjid dibina dengan megah, dengan cantik. Tak. Kejayaan orang Islam adalah bila makin ramai orang Islam datang masjid. Itu poin dia. Oh, orang Islam makin berjaya sekarang. Kenapa? Masjid dah 3 tingkat dah sekarang. Masjid dah 4 tingkat dah sekarang. Masjid Kubah paling mahal kat Asia ni masjid kat Malaysia lah contoh. Itu bukan lambang kejayaan orang Islam. Lambang kejayaan orang Islam adalah bila makin ramai orang Islam datang pada amalan-amalan agama itu sendiri. Itu lambang kejayaan.
Jadi ayat ni nak beritahu, lambang kejayaan Islam ialah manusia ramai-ramai masuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ni manusia masuk secara individu, seorang, perseorangan, seorang demi seorang, seorang demi seorang. Paling ramai pun satu family. Tapi setelah mana Nabi SAW dapat tawan kota Mekah, dapat takluk kota Mekah, maka apa berlaku? Kabilah demi kabilah masuk Islam. Satu puak masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Tak masuk afwaja, berbondong-bondong. Kerana apa? Mereka cakap orang Mekah ni dia respect orang-orang Arab mereka respect orang Mekah. Bagi mereka orang Mekah ni lah orang Arab terkuat. Bagi orang Arab, seluruh tanah Arab, orang Mekah ni lah orang terkuat. Sebab apa orang terkuat? Tentera Abraha datang nak serang mereka dulu, Allah pelihara dengan hancurkan tentera bergajah. Kuat ke tak kuat? Kuat. Hebat tak hebat? Hebat ke tak hebat? Hebat. Tapi Nabi Muhammad lagi hebat sebab boleh conquer Mekah. Maka bagi mereka, Nabi Muhammad jauh lagi kuat pada orang Mekah. Oleh kerana itulah mereka masuk Islam, beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini lambang kejayaan bagi orang Islam bila tengok makin ramai orang masuk Islam. Jadi tugas kita, bila orang dah makin ramai masuk Islam, kita usahalah untuk kualitikan mereka. Saya sebut tadi, kualiti lagi penting daripada kuantiti. Betul kan saya sebut tadi? Adakah maksud kuantiti tak penting? Penting juga. Bila dah ramai orang masuk Islam, maka tugas kita yang dalam Islam ialah kualitikan diri kita dan kualitikan juga diri sahabat-sahabat kita yang baru masuk Islam. Ini yang kurang hari ini. Kita berbangga, makin ramai, setiap tahun makin ramai orang masuk Islam. Baguslah, bilangan kita bangga, betul kan? Tapi dalam ramai masuk Islam tu, berapa ramai yang dah pandai sembahyang? Berapa ramai mu'allah yang dah 4 tahun masuk Islam, 5 tahun masuk Islam, tak pernah pandai baca Quran pun lagi. Fatihah pun kokak-kokak lagi. Kita berbangga ke dengan macam tu? Patutnya kita yang dah lama Islam ni, kita tak ada kekuatan nak ajak orang masuk Islam. Kita fikir macam mana nak kualitikan sahabat-sahabat Islam kita yang baru masuk Islam contohnya. Mujur ada perkim, mujur ada jabatan-jabatan mu'alaf yang usaha untuk kualitikan mu'alaf. Itu pun bukan semua. Itu pun bukan semua yang nak libatkan diri. Ada je mu'alaf dah 4-5 tahun masuk Islam, semayang pun tak reti lagi. Ada, namanya Islam, tapi kesian. Jadi, di samping kuantiti kita bergembira dengan banyaknya orang masuk Islam, kuantiti kita usahakan agar mereka jadi orang Islam yang berkualiti. Okey, baik ayat terakhir. Maka sambung ayat terakhir. Maka sabih bertasbihlah dengan hamdi memuji Rabbika Tuhanmu Rabbika Tuhanmu dan istaghfirhu beristighfar, minta ampunlah kepadanya ataupun istighfarlah kepadanya. Dua-dua boleh. Istaghfirhu, minta ampunlah kepadanya ataupun istighfarlah kepadanya. Dua-dua boleh. Okey. Innahu, sesungguhnya dia Allah. Innahu, sesungguhnya dia Allah. Okey. Kana adalah Tawwaban, maha menerima taubat. Tawwaban, maha menerima taubat. Okey, baik. Terjemahkan dia. Puan Mudrika boleh terjemahkan? Puan Mudrika. Ayat terakhir surah An-Nasr kita. Tadi terkeluar ke Puan? Tadi ada tetamu datang tadi. Okey, baik. Tak apa, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah keampunan kepadanya. Sesungguhnya dia maha penerima taubat. Okey, baik. Terima kasih, Puan. Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi raikan kemenangan, raikan kejayaan dengan amal. Okey, kita biasa raikan kalau orang kafir, raikan kemenangan dengan muzik, dengan pesta, dengan arak dan sebagainya. Itu orang kafir. Biar kita orang Islam yang terbaik, raikan kemenangan, raikan kejayaan dengan amal. Jadi Allah suruh Nabi raikan kemenangan, kejayaan dengan amal.
Tuan-tuan dan puan-puan, masa tahun Fatah Mekah, conquest of Mekah, Nabi SAW masuk ke Mekah, naik unta Nabi yang nama Qaswa. Nabi masuk ke kota Mekah. Masa tu Nabi masuk takluk Mekah sebagai ketua tu, sebagai pemimpin kota Mekah tu. Tapi Nabi masuk dalam keadaan tunduk. Nabi masuk dalam keadaan tunduk, merendah diri. Kalau saya raja, saya dapat tawan satu negeri, saya akan masuk dengan penuh perasaan. Hebat tentera aku ni, dapat tawan negeri baru, negara baru, kampung baru. Tapi Nabi SAW setelah dapat tawan kota Mekah, Nabi masuk ke Mekah, naik unta Nabi dengan baca Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Takbir raya kan? Takbir raya tu. Nabi SAW masuk sambil tundukkan kepala Nabi ke kota Mekah dengan berkata, segala puji bagi Allah yang Maha Esa, sadaqa wa'dah, yang telah menyempurnakan janjinya, sadaqa wa'dah, wa hazamal ahzaba wahdah, dan dia yang telah mengalahkan tentera-tentera seorang dirinya. Baik, wa nasara abdah, dia telah membantu hamba-hamba dia. Jadi Nabi SAW meraihkan kejayaan takluk kota Mekah dengan rendah diri. Bukan dengan pesta, dengan keramaian, dengan keraian, pelik-pelik panggil penyanyi pukul gendang, tak ada. Nabi SAW meraihkan kejayaan takluk kota Mekah dengan rendah diri. Allah suruh Nabi bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW telah puji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kejayaan sebenar adalah kejayaan bila diri kita, family kita datang pada amalan agama. Ya, kalau kita naik pangkat, dapat beli rumah baru, dapat beli tanah, kejayaan tak? Kejayaan, tak dinafikan. Itu pun kejayaan. Syukur pada Allah. Anak-anak kita semua belajar pandai, semua dapat degree PhD. Kejayaan tak? Kejayaan. Syukur, betul. Alhamdulillah. Tapi yakinlah, kejayaan sebenar ni, bila diri kita, pasangan kita, anak-anak kita, semua kita dapat bawa jadi orang yang amal agama dengan sempurna. Itu kejayaan paling besar. Kejayaan paling besar ialah bila family kita, adik-beradik, pak saudara, mak saudara, kita dapat bawa kepada amalan agama. Dulu mereka orang tak tutup aurat, sekarang dapat jadi orang tutup aurat. Itu kejayaan. Dulu mereka orang semayang ni suka hati, nak semayang, tak nak semayang susah. Sekarang kita dapat bawa mereka jadi orang yang jaga semayang. Itu kejayaan sebenar. Okey? Dari segi pelajaran, kerjaya, itu pun kejayaan. Betul. Tapi hakikat kejayaan sebenar adalah bila kita dapat bawa orang-orang yang kita sayang kepada mengamalkan agama yang Allah Ta'ala redha. Okey, baik. Jadi bila kita dah berjaya bawa orang-orang yang kita sayang kepada amalan agama, kita raikan kejayaan kita dengan sabih, bertasbih. Maksudnya sebut subhanallah. Bihamdika, maksudnya sampai sebut subhanallah, sebut juga alhamdulillah. Kemudian istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, istilah-istilah yang kita kena tahu dalam agama yang kita biasa guna. Tasbih, betul kan? Habis dah masa, saya tambah sikit lagi. Tasbih. Tasin, ba, ya, ha. Tasbih. Tasbih ini adalah nama kepada ucapan subhanallah. Boleh? Yang kedua, tahmid. Ta, ha, mim, ya, dal. Tahmid. Berasal pada perkataan hamdu, ha, mim, dal. Maksudnya ucapan alhamdulillah. Boleh? Yang ketiga, takbir. Takbir adalah nama bagi ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh? Ini nama-nama dia ni. Yang keempat, tahlil. Tahlil adalah nama bagi ucapan La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nama dia tahlil. Boleh? Yang kelima, istirja. Siapa tahu istirja? Apa dia puan ni? Istirja. Bukan ke a'udzubillah minasyaitanir rajim. Itu ta'awuz. Yang a'udzubillah minasyaitanir rajim nama dia ta'awuz. Okey, ta'awuz tu maksudnya bacaan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Itu ta'awuz. Istirja apa dia?
Istirja adalah nama bagi bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila ada orang mati ke, ataupun kita tersepak batu ke, ni nama bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah istirja. Boleh? Manakala nama bagi bacaan la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, nama dia hauqalah. Hauqalah. Dia baca apa tu? Dia baca hauqalah. Hauqalah tu bacaan apa? La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ni nama bacaan-bacaan. Nama bagi bacaan bismillah adalah basmalah. Dia baca apa tu? Dia baca basmalah. Basmalah tu apa dia? Basmalah itulah nama bagi bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tasbih nama bagi subhanallah, tahmid nama bagi alhamdulillah, takbir nama bagi Allahu akbar, tahlil nama bagi la ilaha illallah, istirja nama bagi ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ta'awuz nama bagi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hauqalah nama bagi bacaan la haula wala quwata illa billah, basmalah nama bagi bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Setiap bacaan tu ada nama-nama dia. Setiap bacaan tu ada nama-nama dia. Satu lagi syahadatain. Biasa dengar tak syahadatain? Syahadatain ialah ucapan dua kalimah syahadah. Itu maksud syahadatain. Okey, baik. Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi istighfar dalam ayat ni. Allah suruh Nabi istighfar. Nabi buat salah apa? Soalan saya. Habis saya cukup saya share ni. Nabi buat salah apa Allah suruh istighfar? Tuan-tuan dan puan-puan, ada 4 waktu kita disunatkan minta ampun pada Allah. Istighfar ni bila-bila bagus kena buat. Istighfar ni bila-bila pun bagus kita kena buat. Anytime istighfar dapat pahala. Tapi ada 4 waktu yang sangat-sangat dituntut. Ada 4 waktu yang sangat-sangat dituntut. Pertama, sejurus selepas buat dosa. Pertama, sejurus selepas buat dosa, kita dituntut untuk istighfar. Dalil dia, Tun, tolong baca boleh, Tun? Tun, tolong baca boleh? Ya, minta maaf lambat Imam. Saya tak lambat. Muka surat 67, muka surat 67 ayat 133, 134 dan 135. Boleh tak? 67, 133, 1415. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersegeralah kamu mencari keampunan daripada Tuhanmu dan mendapat syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, iaitu orang yang berinfak pada waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang membuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingatkan Allah, iaitu memohon keampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang cukup. Dengar tak Tuan terjemah perkataan segera? Segera. Jadi ciri-ciri orang bertakwa ialah bila dia buat dosa, buat perbuatan keji, menzalimi diri mereka, mereka segera ingat Allah dan segera minta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Jadi sunat kita istighfar pada Allah sejurus selepas kita buat dosa maksiat. Okey, satu. Ada 4 waktu. Yang kedua, setelah kita buat kebaikan. Setelah kita buat kebaikan, cepat-cepat istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana takut dalam kebaikan tu ada kekurangan, ada kesalahan, ada kelemahan-kelemahan yang kita tak sedar. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sunat baca apa dulu? Sunat baca apa dulu? Istighfar. Kita bukan buat dosa maksiat, kita semayang belakang imam kat masjid kan? Semayang belakang imam kat masjid. Tapi lepas bagi salam, sunatnya apa dulu? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
Kenapa? Padahal baru lepas buat baik kat masjid belakang imam. Nak beritahu, waktu kedua sunat kita istighfar pada Allah adalah sejurus selepas buat kebaikan. Lepas sedekah, lepas transfer duit kat mak ayah bulan-bulan, contohlah, istighfar pada Allah. Takut-takut masa kita transfer tu ada perasaan dalam hati. Dalam ramai-ramai adik-beradik aku seorang bagi duit banyak kat mak ayah aku. Abang-abang aku kedekut bagi 100.5 je sebulan kongsi 2 orang. Contohlah. Takut-takut perasaan tu ada dalam hati. Contoh. Jadi lepas buat kebaikan, istighfar. Takut dalam kebaikan tu ada kekurangan. Takut dalam kebaikan tu ada niat-niat yang tak baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila sunat istighfar? Sebelum subuh. Sebelum subuh bagus kita istighfar. Bangun awal, tahajud, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ciri-ciri ahli syurga, mereka akan istighfar sebelum subuh. So ni ambil masa lebih sikit. Tolong baca dia boleh? Puan Nur Hidayah Ahmad, tolong baca boleh tak? Surah Al-Zariyat. Surah Az-Zariyat. Okey. Muka surat. Sekejap Okey, muka surat 521. 521 ayat 15 sampai 18. Boleh tak? Okey. Ayat berapa Ustaz? Ayat 15, 16, 17, 18. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman syurga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang yang berbuat baik. Mereka sedikit tidur pada waktu malam. Dan pada akhir malam mereka memohon keampunan kepada Allah. Tu point saya. Masih point. Pada akhir malam, mereka minta ampun pada Allah. Ni ciri ahli syurga ni ya. Ciri-ciri ahli syurga. Wabil ashar hum yastaghfirun. Pada waktu sahur, mereka istighfar pada Allah. Waktu sahur, sebelum subuh. Bangun awal sikit, sempat tahajud, sempat witir, istighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Waktu lain pun boleh, tak ada masalah. Lepas subuh boleh. Lepas duha boleh. Saya sebut ni 4 waktu afdal. Lepas buat jahat, lepas buat baik, sebelum subuh. Satu ayat lagi sebelum subuh. Tolong baca Tuan Haji Rusli boleh? Ciri-ciri ahli syurga. Tolong baca boleh tak? Tuan Haji Rusli. Muka surat 51 dan 52. 51 ayat bawah sekali. Ayat 15, 16, 17. Tolong baca. Muka surat 51 Ustaz Ya, 51 betul. 51 ayat 15, 16, 17. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik daripada yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci, serta redha Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ayat 16. Iaitu orang-orang yang berdoa, Ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami daripada azab api neraka. Ayat 17. Juga orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, orang yang menyedekahkan hartanya dan orang yang memohon keampunan pada waktu sebelum fajar. Okey, terima kasih Tuan Haji Rusli. Ayat 15, Allah kata, untuk orang bertakwa, dia akan dapat sekian. Siapa orang takwa? Iaitu, macam-macam ciri tadi, dan last sekali, orang yang beristighfar pada waktu fajar, sebelum subuh. Jadi nak waktu lain pun bukan saya kata tak boleh istighfar, boleh istighfar. Tapi 4 waktu ni dituntut. Yang keempat bila tahu? Yang keempat, bila orang tu telah sampai akhir-akhir hujung usianya, maka sunat dia banyak istighfar. Ayat ni turun, surah ni surah terakhir turun, betul kan? Nabi dekat-dekat nak wafat, tahun yang sama surah ni turun, maka Allah suruh Nabi istighfar. Sedangkan Nabi mana ada dosa. Allah nak ajar kita bahawasanya orang-orang yang umurnya telah sampai ke hujung-hujung, ataupun dia tak tua lagi, tapi doktor kata awak dah tak lama boleh hidup. Contohlah doktor kata atas penyakit awak ni awak tak lama boleh hidup, maka sunat istighfar. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata, selepas turun surah ini,
setelah turun surah ini Nabi SAW banyak baca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Lepas turun ayat ni, ayat terakhir surah Nasru ni, Nabi banyak baca subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi juga banyak baca Allahumma ghfirli wa alhiqni birrafiqil a'la. Apa terjemah dia? Ya Allah, ampunkanlah aku dan golongkanlah aku, himpunkanlah aku dengan sahabat yang paling tinggi. Itu doa Nabi. Maksud sahabat paling tinggi itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud sahabat paling tinggi itu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setiap waktu solat istighfar, tapi 4 waktu tadi tuntutannya lebih sikit. Okey, sorry ambil masa lebih sikit, kita berhenti sini dulu. Okey. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Ya, Tun. Ustaz, apa tu, bila kita kata istighfar tu bukan hanya menjemput di lidah lah kot. Ya. Kita kena rasa dalam hati kita tak? Ya, betul. Istighfar dah maksudnya minta ampun. Macam mana kita minta maaf dengan orang? Kalau kita sungguh-sungguh minta maaf dengan orang. Ada tak orang dia buat salah dengan kita, dia datang minta maaf kita sambil main telefon. Sambil main telefon minta maaf lah, saya buat salah dengan awak gini. Agak-agak kita nak maafkan dia ke? Tak nak. Sebab tu ulama kata apa tahu? Saya lupa dah. Kita hari ni kena istighfar balik atas istighfar kita sebelum ni. Betul Kita hari ni kena istighfar balik atas istighfar kita sebelum ni. Istighfar juga. Pegang tasbih tapi sambil tengok orang tu, tengok orang ni yang kat tangan kat orang tu. Buat macam tu. Sambil istighfar sambil buat macam tu kat. Ajak kawan makan, contohlah. Patutnya masa kita istighfar, kita letak semua dosa-dosa depan kita, kita bayangkan. Ni dosa aku, ni maksiat aku, masa orang tak ada. Ni aku punya kejahatan mulut, ni aku punya kejahatan tangan sebelum ni. Kita bayangkan dosa di depan kita, kita minta sungguh-sungguh Allah Ta'ala ampunkan kita. Itu baru istighfar. Boleh? Ya, nak tanya lagi Ustaz, saya nak soalan. Boleh? Istighfar selalu ni kalau kita translate, aku telah menzalimi diriku sendiri. Siapa ada kata lagu tu? Tak ada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Okey, baik, tu bukan istighfar Tuan Haji Salahuddin. Tu pun boleh amalkan juga, tu doa Nabi Yunus. Istighfar ni paling kurang astaghfirullah. Dah cukup istighfar lah tu. Kalau nak panjang lagi, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tu paling panjang. Nak buat yang tu boleh. Tak nak buat yang tu paling pendek boleh. Astaghfirullah. Dah cukup. Astaghfirullah. Dah cukup. Yang la ilaha illa anta tu doa Nabi Yunus alaihi salam, yang tu nak baca boleh, tak nak baca pun boleh. Tu tidak termasuk istighfar. Kalau soalan Tuan Haji Salahuddin, kenapa zalim? Orang yang buat dosa adalah orang yang zalim. Kita buat dosa maksiat, kita zalim. Kita zalim pada diri sendiri, zalim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam doa Nabi Yunus ada perkataan zalim. Nabi Adam selepas buat salah kat syurga, turun ke dunia, apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana, kan? Ayat 23 surah Al-A'raf. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Okay? Istighfar, dia punya kaitan dia untuk past tense. Adapun taubat, kita janji dengan Allah untuk future tense, tak akan buat lagi. Itu beza dia. Istighfar, kita minta ampun pada Allah untuk masa kesalahan yang telah berlalu. Itu istighfar. Adapun taubat, kita janji dengan Allah untuk future tense, tidak akan mengulanginya lagi. Boleh? Oh, yang la ilaha illa anta tu taubat. Ya, minta ampun pada Allah Ta'ala. Minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih banyak semua. Sorry ambil masa lebih sikit. Kita berhenti sini dulu. Kita sambung minggu depan surah Al-Masad ataupun Al-Lahab insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا مباركا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum.